Berita menarik hari ini, Desoka.com, Khamis 9 September. Prosedur Operasi Standard SOP Sistem Tindak Balas Kecemasan Malaysia MERS 999 yang berpusat di Kuala Lumpur perlu diubah bagi mengelak kelewatan tindak balas kecemasan berikutan masalah komunikasi. Perkara itu disuarakan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor dalam maklum balasnya mengenai insiden 4 sekeluarga yang rentung dalam kebakaran di Taman Hungap, Penampang awal pagi kemarin. Katanya kejadian itu amat menyedihkan kerana isu keselamatan dan kecemasan seperti kebakaran tidak seharusnya dirujuk ke Kuala Lumpur terlebih dahulu hingga mengambil masa untuk menyelamatkan mangsa. Difahamkan jiran yang menyedari kebakaran pada kira-kira jam 2 pagi itu menghubungi talian kecemasan MERS 999 namun disambut petugas di Kuala Lumpur yang tidak mengetahui lokasi taman dan daerah yang disebut selain bertanya banyak soalan. Sementara itu, Haji J turut meminta orang ramai agar menyimpan nombor penting seperti balai polis, bomba dan hospital di kawasan masing-masing untuk memudahkan mereka meminta bantuan jika berlaku kecemasan. Berita seterusnya, Polis Sabah menumpaskan sindiket penyeludupan dadah selepas berjaya merampas syabu bernilai 10.9 juta ringgit dan menahan seorang lelaki tempatan di kawasan Kampung Batu Payung di sini Isnin lalu. Semua dadah yang dirampas dianggarkan seberat 303,155.91 gram berkenaan adalah rampasan terbesar pernah dilakukan Polis Sabah. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Idris Abdullah berkata suspek berusia 49 tahun yang memandu Mitsubishi Triton pada awalnya cuba ditahan untuk pemeriksaan di kawasan Mambalua, Batu Sepuluh di sini. Bagaimanapun katanya suspek bertindak memecut kenderaan untuk meloloskan diri sebelum berjaya ditahan di kawasan Kampung Batu Payung di sini. Idris berkata polis turut merampas harta milik suspek termasuk wang tunai serta kenderaan bernilai RM152,287 dan menjadikan jumlah rampasan keseluruhan termasuk dadah sebanyak RM11.6 juta. Katanya suspek kini ditahan reman untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman mati mandatori. Beliau juga berkata PDRM Sabah sentiasa memandang serius permasalahan membabitkan dadah dan akan melakukan tindakan pembanterasan drastik termasuk menggempur sarang penagihan. Seterusnya, permintaan pengguna yang melebihi pengeluaran dikenal pasti sebagai punca utama gangguan bekalan air yang dihadapi penduduk di kawasan utara Kota Kinabalu khususnya di sekitar Sepanggar ketika ini. Setiausaha Perhubungan Awam Timbalan Ketua Menteri 1 Alfian Sambas berkata permintaan pengguna di kawasan itu melebihi 30% daripada kapasiti pengeluaran air terawat di loji rawatan air LRA Telibong, Tuaran. Katanya ketika ini LRA Telibong 1 dan LRA Telibong 2 Tuaran yang membekalkan air di Sepanggar hanya mampu mengeluarkan 164 juta liter sehari iaitu masih kekurangan 49 JLH atau 30% daripada permintaan pengguna. Beliau berkata Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Kerja Raya Datuk Seri Bong Mokhtaruddin memandang serius perkara itu dan pelbagai langkah jangka panjang serta pendek sudah dibincang bagi isu berkenaan. Jelasnya JANS turut melaksanakan beberapa tindakan penyelesaian jangka pendek bagi memastikan bekalan air di beberapa kawasan di utara Kota Kinabalu sentiasa mencukupi.
Manakala pematuhan prosedur operasi standard SOP dalam kawasan sekolah dan sistem penyuraian yang teratur diberi perhatian utama sebelum sekolah di Labuan dibuka semula bulan depan. Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Labuan Ismail Abdullah berkata dua aspek itu penting dalam usaha mengekang penularan COVID-19 di sekolah apabila sesi pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka dibuka semula. Katanya pihak sekolah juga akan memastikan aspek kebersihan dan kemudahan pembelajaran dalam keadaan baik untuk keselesaan guru serta pelajar. Mengulas lanjut lawatan Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin ke SMK Labuan baru-baru ini untuk melihat keadaan sekolah dan persiapan bagi memulakan sesi persekolahan secara bersemuka yang dijadualkan bermula bulan hadapan. Labuan yang kini berada dalam fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN adalah lokasi pertama yang akan memulakan sesi persekolahan secara bersemuka yang dijadual bermula pada 3 Oktober depan, namun hanya membabitkan pelajar tingkatan 5 dan tingkatan 6. Baiklah, ini merupakan kupasan berita terakhir dari kami, di mana akibat gagal mendapatkan wang, seorang lelaki bukan sahaja mengamuk merosakkan barang, namun turut menikam kepala adiknya menggunakan gunting dalam kejadian di Kampung Pintas, Beaufort semalam. Dalam kejadian jam 5.30 petang itu, lelaki terbabit yang berusia 31 tahun dikatakan mengamuk selepas gagal mendapatkan wang yang diminta daripada ibunya disyaki untuk membeli dadah. Suspek yang berang dikatakan terus mengamuk dan merosakkan barang-barang sambil menjerit-jerit. Ketua Polis Daerah Beaufort, Deputy Superintendent Yusof Zaki Mat Yaakob berkata adik suspek berusia 25 tahun yang melihat kejadian itu kemudian menegur sebelum suspek menyerangnya. Katanya berlaku pergelutan antara mereka dan suspek bertindak mengambil gunting dan menikam kepala adiknya. Siasatan lanjut dijalankan mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan kerana dengan sengaja mendatangkan cedera menggunakan senjata atau lain-lain benda yang berbahaya. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di diasoka.com.